Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat muka surat 141. Baris yang ke-6 daripada bawah. Masih lagi dalam tajuk Kitabul Wadi'ah, hukum berkirim barang melalui seseorang. Dalam Islam, sebarang permasalahan semuanya telah ditunjukkan jalan penyelesaian. Sebab Islam adalah agama yang syumul, yang lengkap. Apa sahaja permasalahan boleh diselesaikan dengan syarat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Jika timbul masalah, perbalahan, persengketaan, rasa tidak puas hati, dan apa jua permasalahan dalam kehidupan seharian, farudduhu ilallahi wa rasulih, penyelesaiannya kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada Al-Quran
kembali kepada hadis. Jumpalah penyelesaian dia. Oleh itu, kalaulah berlaku di kalangan masyarakat rasa tidak puas hati, timbul rasa dendam antara satu sama lain, timbul rasa curiga mencurigai, yang kadang-kadang tidak bertegur sapa, membawa permusuhan, persengketaan walaupun dengan jiran sebelah. Kena cari punca dia. Kadang-kadang berlaku perselisihan, tidak bertegur sapa dengan jiran sebelah, seperti yang saya beritahu pagi tadi, dengan hanya seekor kucing. Kerana kucing ini membuang najis di halaman rumah jiran kita, di dalam pasu-pasu bunga mereka. Maknanya puncanya ialah daripada kucing. Dan kena faham, kucing itu adalah binatang yang tidak ada akal, yang hanya ada hissi, perasaan, ada nafsu seperti manusia. Oleh itu, penyelesaiannya bukannya kucing tadi, sebab dia tak boleh nak fikir. Tuan punya kucing tu yang berakal, yang boleh berfikir. Maka cari penyelesaian. Oh, dia nak marah dengan aku ni kerana kucing aku ni buang najis di halaman dia dan sebagainya. Maka cara penyelesaiannya, kucing tadi hendaklah kita kurung, sebab kucing kita. Maka kiaskanlah dengan binatang ternakan lain, ayam ke, itik ke. Yang kadang-kadang sampah daripada pokok bunga, sampah daripada pokok-pokok yang ditanam di halaman rumahnya, dan itu pun boleh menimbulkan masalah. Ditiup di angin. Oleh itu tuan-tuan, apabila kita berjiran, yang pertama lihat siapa jiran kamu. Yang kedua, hendaklah kamu jaga hak jiran kamu, yang seperti saya beritahu. Hak pertama, hak kedua, hak ketiga. Walaupun jiran kita itu seorang yang bukan Islam, ada hak dia. Kalau yang bukan Islam tadi, seperti saya beritahu, jangan kita khianat dia, jangan kita sakitkan hati dia. Itu hak dia, sebab dia hendak hidup dalam keadaan aman. Mengapa kita nak marah dia? Dua hak itu baru satu hak. Dua hak ni iaitu jiran kita yang Islam. Apa hak dia? Jangan kita khianat dia, jangan kita dengki dia. Bahkan kalau dia susah, kita bantu dia. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kamu, kata Allah, dalam perkara kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi kama yuhibbu li nafsi. Nabi kata tidak sempurna iman seseorang kamu sekiranya dia tidak kasihkan akan saudaranya seperti mana dia kasih kepada diri dia. Takkan kita nak biarkan jiran kita dalam keadaan kelaparan. Bantu dia.
Kalau dia sakit, bantu dia yang termampu oleh kita. Ada lagi tiga hak jirani, iaitu ashabul furud kita, adik-beradik kita. Selain jangan kita khianat dia, jangan kita dengki dia. Yang kedua, kita bantu dia ketika dia di dalam memerlukan. Dan yang ketiga, dia berhak mendapat harta waris. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau timbul persengketaan, rasa tidak puas hati, khususnya sesama saudara, seagama, sebangsa, maka carilah punca dia. Apa punca dia? Maka kalau timbul puncanya itu adalah rasa hasad dengki, bermakna perbaikilah iman kita. Kalau timbul rasa dengki kita pada dia, sebab apa kita nak dengki dia? Maka kembali pada diri kita, muhasabah diri kita, maka perbetulkan iman kita. Itu cara. Kerana apa tuan-tuan? Kita tidak mahu apabila kita mati, permasalahan kita dengan manusia tak selesai. Ini yang kita nak. Ini dia ada kaitan dengan wadi'ah. Kita tidak mahu terhijab amalan kita oleh kerana kita sesama manusia tak selesai masalah. Allah. Baik. Maka jika ditanamkan benda yang dia minta tolong simpan tadi, benda yang minta dia tolong sampaikan tadi, barang yang dia minta tolong sampaikan tadi, ataupun barang yang minta kita pelihara, kita tanam pada satu tempat. Lepas itu dia pun bermusafir. Dalam erti kata, dia nak sampaikan kepada orang yang ketiga tadi barang tersebut, berkemungkinan dalam masa yang terdekat dia boleh bertemu lagi. Walaupun dia sanggup pada asal tadi untuk sampaikan, tiba-tiba dia ada hal mustahak nak bermusafir ke Kuala Lumpur contoh, maka nak menjaga keselamatan barang itu supaya selamat pada dia, pada anggapan dia, maka ditanamnya. Itu maksudnya. Maka ditanamnya barang itu dan dia pun bermusafir. Oleh itu, jika hilang, jika rosak barang yang ditanam tadi, wajib dhaman, wajib dia ganti. Dia fiqah kata. Jadi maknanya dia berpunca kepada asal tadi. Engkau sanggup ke tak sanggup menerima pesanan si fulan? Kalau sanggup, maka engkau adalah diamanahkan. Bila engkau diamanahkan, maka peganglah amanah itu baik-baik. Itu maksud dia. Engkau nak pergi musafir, barang tadi engkau tak sempat sampaikan kepada orang yang diminta sampaikan tadi, tiba-tiba engkau tanam. Tanam belakang rumah ke, tanam kat mana ke, tiba-tiba rosak barang tu, wajib dhaman. Tiba-tiba hilang barang tu, wajib ganti. Baik. Maka jika diberi ketahui dengan dia akan orang kepercayaan, maknanya orang yang boleh dipercayai,
yang mendiami akan tempat itu, tempat dia tanam barang tadi, fiqh kata tidak wajib dhaman, tidak wajib ganti pada yang asahnya. Katakanlah dia duduk dalam kampung Batu Berendam ni, berjiran pula dengan sebelah, dia nak musafir esok, dia tanam barang tu dekat belakang dapur dia, dan dia beritahu jiran sebelah, aku besok nak musafir ke Kuala Lumpur, aku minta tolong, aku ada tanam barang yang orang amanahkan kepada aku, tapi aku tak sempat sampaikan lagi, aku ada tanam dekat belakang dapur. Allahu Akbar. Awal dulu, aku tanam dekat belakang dapur aku. Kau tolong-tolong tengokkanlah. Maknanya dia beritahu kepada orang yang boleh dia percaya, aku percaya dengan kau. Disebut lagi tu, aku memang yakin dengan kau. Tengok tuan-tuan, kalau orang dah menumpahkan rasa kepercayaan, rasa yakin, maka sepatutnya kena tunaikanlah. Itu yang saya kata tadi, dalam Islam kalau pegang amanah dalam Islam itu selamat. Orang yang dia percaya tadi, aku yakin pada engkau jiran yang baik, aku tanam barang tadi betul-betul kat belakang dapur tu. Tiba-tiba hilang juga. Maknanya fiqh kata tidak wajib. Kalau hilang maknanya apa tuan-tuan? Adalah yang tak amanah. Itu sebabnya saya sebut tadi. Kalau dia amanah dan kita kiaskan apa sahaja dengan perjawatan yang kita sandang, kita amanah kepada tugas ataupun jawatan yang diberi kepada kita, insya-Allah tak timbul sebarang permasalahan, disongkelapkan dan sebagainya. Sebab dia pegang kepada amanah. Itu maksudnya tuan-tuan. Baik, habis. Dan begitu juga jika dibawa musafir. Yang tadi dia tanam, kemudian dia beritahu kepada orang yang boleh dia percaya. Yang ini dibawanya barang tu, bermusafir, dia pergi Kuala Lumpur, dibawanya barang tu, contoh, wajib ganti kalau rosak, kalau hilang. Fiqh kata wajib dia ganti. Siapa suruh bawa? Dia akan jawab, aku bimbang-bimbang kalau tinggalkan di rumah. Tengok, dia ada penyelesaian dia. Maknanya tuan-tuan, jangan terlalu mudah. Baik. Melainkan jika jatuh kesukaran. Maknanya jika terlalu kesukaran nak memelihara barang tu, atau berlaku peperangan dan lemah ia daripada mereka yang hendak diberikan kepadanya, iaitu kepada tuan ampunya atau wakilnya. Makna lemah tu maknanya dah tak sempat dah. Dia nak serahkan, dia nak musafir cepat, terpaksa juga dia bawa. Nak serahkan kepada tuan punya barang dia atau kepada wakilnya, maknanya kepada anak dia ke, kepada siapa ke, tak sempat dah. Dia ada hal penting, terpaksa bertolak juga lepas subuh. Contoh. Baik. Kalau tak boleh juga, kemudian kepada hakim. Kepada hakim. Hakim ni maknanya orang yang telah
diberikan tanggungjawab. Kiaskanlah kepada siapa saja. Itu sebabnya tuan-tuan, orang yang telah diberikan tanggungjawab ini, dia kena amanah. Walaupun di peringkat kampung, dia dilantik sebagai ketua kampung, maka dia kena amanah. Itu contoh dia. Kalau hakim pun tak ada, orang yang boleh dipertanggungjawab pun tak ada, kemudian serahkan kepada yang amin. Orang apa mana yang amin? Orang yang boleh dipercayai. Siapa dia? Paling tidak serahkan kepada imam masjid, orang yang boleh dipercayai. Itu sebabnya tuan-tuan, jangan kita terlalu mudah sukar nak mempercayai. Kalau kita tengok, kita serahkanlah pada imam. Dia ni di antara orang yang boleh dipercayai. Jangan mudah hati kita berprasangka, imam pun 2 kali 5 juga. Jangan kita mudah berprasangka buruk. Inilah yang saya kata awal-awal tadi, timbulnya permasalahan rasa tidak puas hati kerana terlalu mudah berprasangka negatif kepada seseorang. Sedangkan dalam Islam, jangan terlalu mudah syak wasangka, zan, waham. Jangan, Islam larang. Inilah punca dia. Semuanya itu disebabkan apa? Disebabkan oleh hasutan syaitan. Ini yang saya kata tadi, melalui imanlah yang boleh melawan segala-gala. Dalam arti kata, kalau kita tidak terlalu mudah berprasangka buruk, negatif kepada seseorang, aman tuan-tuan. Aman dalam kampung ni. Tapi oleh kerana terlalu mudah rasa sensitif. Sensitif maknanya rasa syak, rasa zan, rasa waham kepada seseorang. Maka kemudian kepada yang amin, yang amanah, seperti barang yang terdahulu. Maka tiada wajib dhaman kerana uzur. Maknanya tak payah, sebab dia dah usaha dah, serah pada orang ni, orang ni, orang ni, orang ni. Baik. Habis. Bermula jika berlaku kebakaran dan peperangan pada tempat. Barang tu diserah pada dia, tiba-tiba berlaku peperangan tempat dia tu, ataupun berlaku kebakaran dan hampir binasa tempat pertaruhan sekaliannya. Hampir binasa dalam arti kata barang-barang yang disimpan tadi hampir binasa. Itu keuzuran seperti safar, musafir. Maknanya kena ganti. Bukan mudah itu. Itu sebabnya tuan-tuan, apa saja orang amanahkan, maka hendaklah segera disampaikan. Ini yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ada di kalangan sahabat meminta supaya harta ini diagih-agihkan kepada orang yang berkewajipan mendapat. Rasulullah tak senang hati.
Kalau dia waktu malam diserahkan, Rasulullah tak senang hati. Dia bimbang-bimbang, takut tak sampai kepada si Fulan. Macam kita lah tuan-tuan. Kalau orang amanahkan kepada kita, takut kita. Lebih-lebih lagi apa sahaja. Itu sebabnya kalau boleh jangan tangguh. Kalau dia nak serahkan kita, ini dah maghrib dah ni, nak suruh sampai. Kalau kita rasa tak sanggup ataupun kita rasa sepanjang malam tu kita rasa tak selamat, bagi tahu terus terang, minta maaf lah. Aku tak berapa yakin diri aku. Aku tak rasa amanah, takut berlaku sesuatu. Minta maaf lah. Ini yang dikatakan Islam itu suka berterus terang. Jangan sembunyi bersembunyi. Termasuk masalah yang kita baca minggu lepas, kirkirah tu. Dalam bahasa yang mudah tuan-tuan, kalau kita hendak sangat, kita lalu nampak buah rambutan, teringin sangat, pergi jumpa tuan dia. Aku nampak tadi rambutan kau tu berjarai-jarai, teringin sangat aku, boleh tak minta sedikit? Jangan pinjam dia, boleh tak pinjam buah rambutan kau tu? Pinjam tak boleh, sebab kita makan benda yang habis. Itu sebabnya benda yang habis tak boleh pinjam. Pinjam sabun, pinjam ubat gigi, pinjam beras, pinjam gula. Sedangkan benda tu kita makan. Ini pinjam pen, tak boleh sebab kita gunakan dakwah dia berapa banyak. Maka penyelesaian dalam hukum minta beras secupak. Besok kita gantilah secupak. Kalau kita kata pinjam semangkuk, pinjam gula secawan, pada zahiriahnya besok kita ganti secawan juga gula. Bimbang-bimbang tuan-tuan, mungkin ada seulas ataupun dua ulas gula yang tadi gugur ke bawah. Ini yang masalah dia. Gugur, jatuh, tak cukup sama dengan yang apa yang dia beri pinjam dulu. Itu sebabnya jangan benda yang habis, fiqh kata tidak sah untuk pinjam. Minta. Tapi orang Melayu ni pantang sangat. Minta beras. Janganlah minta beras semangkuk, secupak. Minta itu, minta ini. Bila selalu minta, kau ingat ini bapak engkau punya, mulalah dia nak marah dia tu. Allahu Akbar. Kerana apa? Sebab dia tak mengaji. Kalau dia mengaji, dia faham. Istilah pinjam benda yang habis tak boleh. Pinjam pen. Tak tahu berapa banyak dakwat kita pakai. Oleh itu fiqh kata nak selesaikan macam mana? Minta pen kejap. Itu yang saya kata tadi. Selalu minta. Kau ingat bapak engkau punya pen ke? Mulalah itu nak marah. Allahu Akbar. Baik. Dan apabila sakit sebagai sakit, dan apabila sakit sebagai sakit yang ditakutkan dia, dia sakit, tiba-tiba si A serahkan barang pada dia. Oleh itu kalau kita rasa tak boleh, kita rasa dalam keadaan sakit, jangan terima tuan-tuan. Itu dia kata. Dan apabila sakit sebagai sakit yang ditakutkan dia, dia kena COVID-19 contoh, waliyazubillah, aku tak beranilah nak ambil barang, untuk aku tolong sampaikan ni, minta maaf lah. Dia takut, dia ada sakit,
penyakitnya tu cukup membimbangkan dia. Dia bimbang diri dia. Takut tak sempat nak sampaikan, takut mati dia. Itu maksud. Maka hendaklah dikembalikan dia kepada ampunyanya atau wakilnya. Maka pulangkan. Jangan dia disimpan. Sebab dia dah sakit dah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita ni diuji dengan kesakitan, bau ingat Allah. Allah sakitnya, Allah sakitnya sambil mengerang. Bau terdengar kalimah Allah, Allah sakitnya. Tapi kalau kaya tuan-tuan, berlonggok-longgok duit, bergulung-gulung geran tanah, ada dengar, Allah banyaknya duit, Allah banyaknya geran tanah. Ada? Tak ada. Lupa dia. Dia hanya diuji ingat Allah ketika ditimpa musibah dalam mengerang tu. Mengapa ni sakit? Lepas tu tolonglah doakan saya. Cukup mudah dia bercakap, tolong doakan saya. Tak apa minta tolong doa, tapi engkau tu sendiri kena berdoa juga. Dia mengerang, kita ziarah dia, tolong doakan saya Ustaz. Tak apa kita tolong doa, tetapi selagi waras akal engkau, engkau kena sembahyang juga, walaupun dalam keadaan sakit. Buat yang ringkas. Ini sembahyang pun tidak minta orang lain. Itu sebabnya kadang-kadang kita tengok, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Inilah dia, sembahyang walaupun dalam keadaan sakit, selagi mampu, waras akal. Allahu Akbar. Maka hendaklah dikembalikan kepada ampunyanya atau wakilnya. Dan jika tiada dapat, maka dikembalikanlah kepada hakim atau orang yang amin, orang yang boleh dipercayai jika tidak ada hakim. Atau ia wasiat dengan dia kepada hakim. Maka jika tiada juga hakim, maka kepada orang yang amin, orang yang boleh dipercayai. Wasiat macam mana? Dia cakap, Imam, besok saya nak musafir, ataupun saya dalam keadaan sakit ni, saya tak sempat sampaikan barang ini. Jadi saya wasiatkan kepada Imam, ditakdirkan saya mati, tolong pulangkan barang ni. Itu dia katakan wasiat tu. Ditakdirkan saya mati, tak sempat sampaikan barang ini, minta imam tolong kembalikan kepada tuan ampunya. Itu dia katakan wasiat. Sebab wasiat ini boleh terlaksana, boleh dibuat apabila dah mati orang yang berwasiat. Selagi dia belum mati, maka imam ni tadi tak boleh laksanakan wasiat. Kalau dia mati, kalau yang dalam keadaan sakit tadi wasiat, Imam, saya wasiat kepada imam, imam tolong kembalikan dia, ataupun imam tolong sampaikan. Itu boleh. Bila mati betul, baru imam ni tadi laksanakan wasiat tersebut. Baik. Jika tiada dikerjakan seperti yang tersebut, maknanya dia tak ikut peraturan demi peraturan yang telah ditetapkan oleh syarak. Jika berlaku kerosakan, kehilangan, wajib dhaman, wajib ganti. Sebab apa? Kerana taksir, kerana cuai dia. Itu sebabnya dalam Islam dia dah beri panduan, kena buat, jangan tangguh-tangguh. Itu yang saya kata,
Apabila Allah Ta'ala tanya, ma salakakum fi saqar? Kata Allah, kenapa kamu ni dihumbankan ke dalam neraka sakar? Qalu, jawab pula tu. Jawab mereka. Berkata mereka, qalu lam naku minal musallin wa nut'imul masakin. Mereka kata, ya Allah, kami tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang sembahyang semasa di dunia dahulu. Itu sebabnya kami ni dihumbankan ke dalam neraka sakar. Dan kami tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Tengok tuan-tuan. Maknanya, sebab engkau cuai semasa di dunia dahulu. Itu sebabnya tuan-tuan, kita jangan cuai. Begitu juga dalam sembahyang. Cuai itu maknanya lara. Jangan besok kita mendabik dada di hadapan Allah. Ya Allah, mana dia amalan sembahyang aku, ya Allah. Allah Ta'ala pun panggil malaikat. Wahai malaikat, cuba engkau tunjukkan apa yang telah dilakukan oleh si fulan yang mengatakan dia ni sembahyang. Tengok-tengok dalam buku catatan amal kebajikan yang dicatat oleh malaikat raqib, kosong. Sembahyang maghrib tadi kosong, tak ada. Allah Ta'ala kata, cuba kau tengok. Aku dah suruh malaikat mencatat, walaupun aku maha mengetahui, tetapi demi keadilan aku bawa saksi, yakni malaikat mencatat. Kosong amalan kau. Ini yang dikatakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi ganjaran pahala bagi orang yang sembahyangnya dalam keadaan lara, dalam keadaan cuai. Dia akan beri ganjaran pahala mana yang khusyuk aja. Ini. Itu sebabnya tuan-tuan, kita cuba sedaya upaya. Kalau kita melakukan ibadah, contoh ibadah solat, sembahyang maghrib tadi, seolah-olah adalah maghrib yang terakhir dalam kehidupan aku. Sebab petang besok belum tahu lagi tuan-tuan. Sebab petang besok belum tahu dapat tak kita melaksanakan, menunaikan solat fardu maghrib, belum tentu. Itu sebabnya kita buat tadi seolah-olah adalah maghrib yang terakhir. Buat. Seberapa cantik, seberapa khusyuk. Lepas itu kita merayulah kepada Allah. Ya Allah, Engkau terimakanlah sembahyang kami tadi, ya Allah. Kita serah kepada Allah. Aku dah cuba sedaya upaya. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku dah cuba sedaya upaya aku, tapi aku tidak ada upaya, ya Allah. Aku serah padamu. Namun demikian, usaha. Nak bagi khusyuk. Baik. Melainkan jika tiada dapat, seperti bahawa mati ia terkejut, bukan kerana cuai dia. Dia tak cuai. Ini yang kadang-kadang orang mati terkejut. Allahu Akbar. Itu sebabnya tuan-tuan, kematian kita ini walaupun telah tersurat di Lauh Mahfuz, kita tak tahu. Kita tak tahu tuan-tuan, tetapi dah ditentukan. Itu yang selalu orang sebut, ajal maut di tangan Tuhan. Ya. Yang hanya tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Israel, malaikat maut mencatat, melaksanakan. Kita tak tahu. Oleh itu,
sentiasalah kita sedaya upaya melakukan yang terbaik. Supaya mudah-mudahan kalau aku mati, ya Allah, aku mati dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman. Itu sebabnya kadang-kadang ada yang mati ketika azan, ada yang mati dalam keadaan sujud. Ini semua ketentuan Allah. Ini yang dikatakan mati terkejut. Ada yang mati dalam keadaan tidur. Tidur ni adalah mati yang pertama, tuan-tuan. Tidur ni. Roh akan keluar ketika seseorang itu tidur. Kalau dia kembali balik, itu yang jaga balik. Bila dia terjaga, maka sunat Nabi kata engkau baca Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur, kata Nabi. Sunat baca doa tu. Apabila kita terjaga, Alhamdulillahillazi ahyani, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku. Ba'da amatani, sesudah dia mematikan aku tadi. Tidur ni dalam keadaan mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita kembali kepada Allah. Itu sunat, tuan-tuan. Sebab kita tidur dalam keadaan mati, tiba-tiba roh tak masuk balik. Itu dia kata, bagaimana keadaan kematian dia? Dalam tidur, alhamdulillah. Tak apa, baik juga mati dalam keadaan tidur. Ramai orang mati dalam keadaan tidur. Mati dalam lepas azan, mati dalam sembahyang. Allahu Akbar. Ini semua dikatakan husnul khatimah, kebaikan akhir hayat dia di dalam kebaikan. Ini yang kita hendak, tuan-tuan. Bagaimana mati dia? Dia rebah ketika berbaris nak beli nombor. Tengok, tuan-tuan. Allahu Akbar. Gerun kita. Rebah sebab orang ramai pula tu. Dia berbaris panjang. Rebah dia. Bila dia pergi, lepas main zuhur kat masjid tu tadi, tak sempat dia balik rumah. Takut nombor tu habis. Itu dia terus pergi. Lagi teruk, tuan-tuan. Apabila kita sebut dia, tuan-tuan, walaupun dah lama dia mati, orang ulang balik. Bagaimana si fulan tu mati ketika nak beli nombor? Allah waliyazubillah. Menimpa azab tu balik, tuan-tuan, datang kepada dia. Allah. Itu sebabnya kelakuan yang buruk, yang tidak baik, yang dilakukan bila orang tu dah mati, jangan disebut-sebut, jangan diungkit-ungkit, diazab oleh Allah. Itu sebabnya begitu juga kita pergi ke tanah perkuburan, kita hantar ziarah dia, jenazah dia. Maka dia pun bersembang sambil isap rokok dekat bawah pokok. Tak sangka ya. Elok tadi, nampak zahiriahnya elok ya. Rupanya beli nombor juga. Tengok. Allahu Akbar. Malaikat kata amin, 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 malaikat. Itu sebabnya, tuan-tuan, janganlah. Itu sebabnya orang-orang filem dah faham mana-mana perangai yang buruk-buruk tu jangan ditayangkan balik. Sebab ulama dah nasihatkan. Mereka menerima azab. Walaupun kawan-kawan kita dah lama meninggal. Orang tanya, engkau kenal tak si fulan ni? Apa pula tak kenalnya? Satu kampung ni kenal. Bila sebut aja nama dia, tengok. Jangan, tuan-tuan. Kalau orang tanya, bagaimana seorang-seorangnya? Dia kata, alhamdulillah, serah kepada Allah itu. Baik. Sikit lagi, tuan-tuan, nanti tempat berhenti.
Dan setengah daripadanya apabila dipindahkan dari satu tempat atau daripada satu kampung kepada tempat yang lain atau pada kampung yang lain. Yang kurang pertaruhannya. Apa makna yang kurang pertaruhan? Yang kurang selamat. Pertaruhan. Kurang selamat. Dipindahkan barang tu daripada satu tempat ke satu tempat, daripada satu kampung ke satu kampung. Dia tak sempat lagi nak serah. Tiba-tiba rosak benda tu. Wajib jamin. Wajib ganti. Dan jika adalah ia tempat pertaruhan itu seumpamanya sekalipun, maka inilah dikatakan qaul yang muktamad di dalam tahaffuz. Dan jika bersamaan keduanya atau yang dipindahkan kepadanya itu terlebih baik daripada yang dahulu, maka tiada wajib. Tengok, dia pindahkannya barang itu daripada satu tempat ke satu tempat, dia tak sempat lagi nak serahkan kepada si fulan barang tu, ataupun dipindahkan daripada satu kampung ke satu kampung, tiba-tiba rosak, wajib dia ganti. Tetapi kalau dipindahkan daripada, contoh daripada kampung A ni dipindahkan ke kampung B, ataupun daripada satu tempat ini ke satu tempat yang lebih baik daripada tempat yang asal, maka fiqh kata kalau hilang juga maka tak wajib. Sebab dia sentiasa menjaga. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau orang amanahkan kepada kita, contoh dia tolong simpankan, minta tolong simpankan barang kemas, maka kita amanah. Amanah kita simpan baik-baik. Dulu akan datang dia akan bicarakan panjang lagi. Simpan elok-elok. Jangan orang kata alah kadar aja kita simpan. Dan begitu juga kalau dia tolong simpankan motosikal dekat rumah kita, dia nak bermusafir, maka kita simpanlah elok-elok. Boleh tak kita bawa? Tak boleh, dengan syarat kalau dia izin. Itu sebabnya kalau orang yang ada baik budi bahasanya, dia tumpangkan motor dekat rumah si fulan, dibaginya kunci. Ni kuncinya ya, aku tumpangkan motor dekat rumah kau, dan kalau kau memerlukan, kau pakailah. Kalau tak ada minyak, isilah. Sedap sikit bahasa tu tuan-tuan. Maka tuan yang menerima untuk tempat disimpan motor rasa lega. Kebetulan motor dia pun tak ada. Ini kunci ya, pakailah motor ni. Kalau tak ada minyak, isilah. Sedap sikit. Tapi yang sepulan ni, orang yang kedua ni, ni ya, tolong simpankan motor aku ni ya ke rumah kau. Ini kuncinya. Dan jangan kau bawa motor ni. Rasa-rasa macam mana tuan-tuan? Tak kita menyimpan. Dia dah pesan awal-awal, jangan kau bawa motor ni. Kalau kita lah, kau ambil lah balik. Kalau macam tu, maknanya tak ada kerti bahasa langsung. Tapi kalau si fulan ni kata, pakailah. Kalau tak ada minyak, isilah. Yang baik lagi, engkau pakailah. Minyak motor tu penuh dah. Aku dah isi penuh-penuh. Engkau pakailah. Allahu Akbar. Ini yang dikatakan jiran yang baik. Yang satu tadi jiran juga, tapi dia pesan, ni kunci dia. Tapi jangan sama sekali engkau pakai motor ni. Itu jiran apa benda tu. Jadi tuan-tuan, cukuplah setakat tu. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam ini dapat memperbaiki syiah-syiah kita, kehidupan seharian kita, dengan harapan supaya kita dengan semua orang, sama ada dengan Islam ke, dengan yang bukan beragama Islam ke, kita hidup dalam keadaan berbaik-baik, dalam keadaan harmoni. Bila kita dalam keadaan baik, tuan-tuan, kita akan dapat mardatillah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini yang kita hendak. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, maka masuklah wahai hamba-Ku
Sebab apa? Kita tidak ada bersengketa dengan siapa-siapa. Kita berada di alam kubur dalam keadaan sakinah. Itu sebabnya dalam talqin yang terakhir, ma ikhwanuka, siapa saudara engkau? Boleh kita kata al-mu'minin wal muslimin ikhwani, orang Islam adalah saudara-saudaraku. Malaikat kata pembohong, engkau pembohong, sebab engkau ada bermusuh dengan si fulan sampai engkau mati, engkau tidak bermaaf-maafan, engkau tidak bertegur sapa. Maka malaikat nakir balun, maka terbenamlah mayat itu 70 hasta ke dalam tanah. Waliyahillah. Turun kita, tuan-tuan. Itu sebabnya ma rabbuka, ma nabiyuka, ma qiblatuka, ma imamuka, ma ikhwanuka. Tadi dalam TV itu ada talqin, disebut. Maknanya jangan kita nak bercakap semudah orang Islam adalah saudara-saudaraku. Pembohong, kata dia. Engkau semasa hidup dahulu sehingga engkau mati, engkau tak bertegur siapa. Waliyahillah. Janganlah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, peganglah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara-saudara kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina وما أنت نعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك